Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Cerita di Sebalik Berita. Hari ini merupakan sambutan Hari Kemanusiaan Sedunia yang mana pada tahun ini ia membawa tema It Takes a Village. Dan ini memberikan gambaran bahawa kita rakyat Malaysia perlu bersama memberikan sokongan kepada petugas kemanusiaan dan juga kerja-kerja kemanusiaan atau erti kata lain perlunya ada nilai kebersamaan. Dan bercakap tentang nilai kebersamaan ini, kalau anda nak tahu, suatu dalam kita mencapai imuniti kelompok ataupun herd immunity bagi menjayakan program vaksinasi COVID-19 sebelum ini, ada sebilangan golongan migran yang bukan merakyat Malaysia sibuk memastikan bahawa tiada golongan di antara mereka tercicir daripada mendapat suntikan vaksin COVID-19. Dan nilai murni ini dirakamkan menerusi dokumentari yang berjudul Gotong Royong Cucuk Vaksin bersempena dengan Hari Kemanusiaan Sedunia yang disambut pada 19 Ogos setiap tahun. Dan untuk cerita petang ini, saya bersama dengan dua tetamu istimewa yang menjayakan program ini sekaligus menerbitkan sebuah dokumentari untuk berkongsikan kisah inspirasi ini sewaktu negara kita berlumba untuk mencapai imuniti kelompok pada tahun lepas. Dan bersama saya di studio, Zening iaitu penerbit bersama dokumentari Gotong Royong Cucuk Vaksin. Dan kita juga ada Suhana Siddiq, ahli Lembaga Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia yang menguruskan program-program outreach vaksin menerusi panggilan video. Baik, kita pertama sekali saya ingin tujukan soalan kepada Zening lah. Mungkin Zening, apa yang membuatkan Zening sendiri dan juga pihak tim production mungkin tergerak untuk merakamkan dokumentari ataupun apa sebenarnya mungkin kisah di sebalik dokumentari Gotong Royong Cucuk Vaksin ini, Zening? Okay. Hi Faris. So sebenarnya masa tu saya kerja sebagai staff kontrak untuk Bulan Sabit Merah. So program saya adalah program untuk memberi vaksin kepada rakyat bukan warga negara. So dari pengalaman saya semasa itu, kami telah bekerja dengan pelbagai sukarelawan yang bukan warga negara seperti migran dengan pelarian. Dan kalau kamu lihat di video nanti, mereka they are from all background, all profession. Ada cleaner, ada driver, ada ustaz. So mereka semua volunteer untuk menjalankan dan menjayakan program ni. Macam mana agaknya Zening boleh approach diorang ataupun macam mana boleh dapat kontak daripada diorang, kerana ini melibatkan, katanya dalam video tu juga menyebut bahawa 6 juta golongan migran yang disuntik vaksin COVID-19 menerusi program ini. Bagaimana pihak Zening dan juga tim-tim lain dapat akses dengan diorang ni? Saya rasa tim kami tak merangkumi 6 juta, tapi mungkin Puan Suhana boleh kongsi sedikit tentang statistik kami. Tapi cara kami buat just dengan dari NGO lah, NGO leader yang membantu kita untuk connect dengan semua komuniti-komuniti yang terpinggir, terutamanya yang tak ada dokumen. So sebab masa tu ramai bukan warga negara, mereka takut untuk datang untuk mengambil vaksin sebab mereka tak ada dokumen yang sah. Tak ada dokumen dan kalau Faris ingat masa tu PKP kita agak gerakan kita agak limited lah, agak terhad. Ya, dan agak kasar dengan pihak migrant jugalah, sebab biasa orang cakap macam mereka yang pembawa virus. So mereka pun takut. So community leader ini kami akan approach mereka dan bagi tahu mereka niat kami untuk memberi vaksin, dan mereka akan bantu untuk dapat keyakinan dengan convince lah mereka, dapat kepercayaan dari mereka untuk datang untuk ambil vaksin. Okey, saya ingin pergi kepada Suhana pula sebagai pihak yang menjayakan program vaksinasi ini. Bagaimana agaknya proses tersebut dari segi mungkin daripada awal lagi, daripada mengumpulkan maklumat tentang golongan migran dan juga mereka yang terlibat ini, adakah ia meliputi seluruh Malaysia, Suhana? Terima kasih, Faris. Jadi pelibatan Bulan Sabit Merah dengan program vaksinasi di Malaysia ini bermula seawal tahun lepas lagi, di mana kami pada masa itu membangunkan aplikasi MyVac untuk membantu program vaksinasi di lebih 600 PPV. Jadi dengan kerjasama ini dan juga dengan pengalaman kami lebih 60 tahun aktif dengan humanitarian work di Malaysia, kami percaya kami boleh membuat lebih lagi untuk membantu kerajaan untuk mencapai herd immunity. Khususnya untuk mereka yang kurang upaya kalau nak ke PPV dan juga kepada golongan migran dan pelarian. Jadi kami usulkan pembabitan Bulan Sabit secara langsung dan Alhamdulillah tahun lepas Julai kami diberi mandat sebagai CSO pertama untuk turun membantu kerajaan membuat program vaksinasi.
Jadi masa kami nak start tu memang kami kenal pasti bahawa kejayaan vaksinasi haruslah berpegang teguh kepada konsep whole of society approach. Program ini boleh berjaya kalau kita lipatkan semuanya di komuniti dan menggerakkan jentera-jentera bulan sabit di setiap negeri dan juga semua kawan-kawan NGO kami yang lain di seluruh negara. Jadi dengan kerjasama inilah kita kumpul maklumat, kita pergi rumah ke rumah untuk mendapatkan kepercayaan untuk golongan migrant dan pelarian untuk turun untuk vaksinasi. Dan sampai hari ini pun misi vaksinasi kami actually belum selesai lagi. Ada lagi program vaksinasi yang kami masih adakan di seluruh negara dan kami melihat masih ada ramai lagi yang masih sampai sekarang belum mendapat dos primer. Jadi bagi kami usaha mendapatkan maklumat ini harus meliputi seluruh negara dan kita masih lagi fikir mencari maklumat dan memastikan bahawa tiada lagi yang tercicir. Bagaimana agaknya Suhana? Boleh ceritakan bagaimana nak pastikan tiada yang tercicir? Kerana pastinya masalah-masalah seperti logistik dan sebagainya itu menjadi cabaran juga sebenarnya. Suhana, dari segi logistik ada tak mungkin pihak lain yang hulurkan bantuan untuk pastikan mereka sampai ke PPV ataupun kita sendiri yang sampai ke tempat mereka? Suhana? Jadi bila kita kata proses pemberian vaksin ni kan sama ada di PPV ataupun bila bulan sabit datang, mandat dan approach yang kami buat adalah memastikan bukan komuniti datang kepada kita kita pergi terus kepada komuniti. Jadi beberapa pendekatan yang kami lakukan, pertamanya kami dapati kapasiti untuk memberi vaksinasi kepada golongan TCK, pesakit lantar dan orang-orang yang tiada keupayaan mungkin dari masalah logistik untuk pergi. Jadi di situ kami datang sebagai CSO untuk memberikan vaksinasi bila kami mulakan usaha ini dari rumah ke rumah. Dan selepas itu kami bersama rapat dengan Jabatan Kesihatan Negeri dan teman-teman NGO lain untuk memastikan lebih ramai lagi yang kami dapat buat bersama. Dari tahun lepas kami buat anggaran dalam 3,000 rumah yang kami pergi just untuk bulan sabit Tapi ada juga yang mungkin ada masalah-masalah lain. Kami lihat macam kawan-kawan kami dari di Sabah yang mungkin ada tidak keupayaan logistik dan kami juga melihat program vaksinasi luar untuk golongan migran dan pelarian ini yang rata-ratanya takut nak pergi ke PPV sebab takut kena tangkap, takut tak selamat. Jadi kami bawa vaksinasi bergerak kepada mereka. Sama ada pergi terus ke tempat tinggal mereka ataupun pergi ke tempat kerja mereka. Sama ada di rumah kongsi ataupun kawasan perumahan berdekatan dengan mereka. Kalau saya beri kongsi sedikit tentang pengalaman kami semasa kami memvaksinkan golongan pendatang di Cameron Highland. Jadi saya turun sendiri bersama kawasan dengan kumpulan sukarelawan kami pergi ke Cameron Highland untuk memberikan vaksinasi kepada pekerja asing di kawasan sekitar Jadi terkejutlah bila datang tu kita buka 3 hari PPV di situ. Dia datang dengan lori semua tutup canvas. Bila buka kita nampak 30 orang keluar. Tapi keinginan untuk memvaksinasi itu tinggi dan mereka cuba sedaya upaya untuk ke pusat vaksinasi. Lebih-lebih lagi atas kepercayaan di mana vaksinasi diberikan kepada badan bukan kerajaan dan NGO yang mereka percayai seperti Bulan Sabit Merah. Kami mendapat permintaan yang sangat banyak. Jadi program 3 hari yang dibuat masa itu tak cukup dan kami dapati ada juga kesukaran bagi mereka untuk turun ke pusat vaksinasi kerana masalah logistik. Kerana sesetengah kebun ni memang mungkin 2 jam perjalanan dari Cameron Highland. Jadi kami beri alternatif. Kami sediakan pusat PPV dan kami juga menyediakan pusat vaksinasi bergerak di Cameron Highland dan turun daripada satu ladang ke satu ladang lain untuk memastikan tiada golongan tercicir di Cameron Highland. Baik, Zening, kita ingin bercakap pula tentang gaya-gaya ataupun penceritaan yang diguna pakai dalam dokumentari tersebut. Apa agaknya elemen-elemen yang diguna pakai ataupun menjadi perencah kepada gotong royong cocok vaksin dan mungkin boleh ceritakan juga bagaimana pengalaman bekerjasama dengan pihak PBSM dalam menjayakan dokumentari ini, Zening? We just wanted to make a fun video. Kami nak cerita yang ringan dengan because yang menghasilkan video ni dengan saya, Roy, kami lihat naratif terhadap bukan warga negara biasanya agak negatif. So biasanya macam kes serbuan atau kes jenayah. Tapi saya rasa ada banyak lagi cerita dari pihak dari golongan migran lah. Seperti cerita ni di mana mereka sendiri
bagi saya mereka bukan bekerja sama dengan kami, tapi mereka macam kira Ibarat keluarga kita lah. Ibaratnya. because untuk menjayakan program ini mereka telah membantu dari pendaftaran, mencari nama, mereka akan pergi pintu ke pintu untuk dapatkan nama siapa yang sudah vaksin, siapa yang belum vaksin, mereka akan pujuk mereka datang untuk mendapat vaksin, mereka akan bantu cari tempat lokasi yang sesuai untuk buat vaksin. So memang bagi saya kalau tak ada mereka, saya pun rasa program ini tak akan berjaya lah. Seperti yang disebutkan oleh Zening tadi, mereka bergerak berdua. Zening sendiri dengan juga Elroy. Mungkin boleh ceritakan juga berapa lama agaknya jangka masa daripada pre-production sampailah siap dokumentari itu. Macam mana? Shooting mungkin dari bulan 11 tahun lepas hingga bulan 1. Lepas tu post-production agak lama sikit lah sampai bulan 4. Ya, dan ada video pendek-pendek lagi yang baru siap dihasilkannya. Mungkin terakhir sekali saya ingin bertanyakan juga lah apa agaknya harapan dan juga mesej yang ingin disampaikan kepada penonton yang mungkin mereka akan menonton dokumentari ini selepas ini. Okay. Saya rasa the video ni kami telah menunjuk bahawa migran melalui kesukarelawan warga migran, bukan saja migran tetapi juga warga Malaysia, volunteer dari PBSM, volunteer dari NGO-NGO seperti Our Journey, Project Liberate, mereka telah bekerjasama untuk menjayakan program ini. So kalau kita boleh bekerjasama macam ni untuk menjayakan program macam mendapat herd immunity, saya harap like it will inspire us to think of other ways that we can work together in other areas of our lives. Dalam video ni ada satu quote dari Prof Shanti, dia kata maybe we are too focus tentang where we are from, asal kita, but if we focus more about where we want to go, I think we can achieve a lot of great things. Yes. Like how we did together for the vaccination program. Mungkin Suhana masih lagi di talian, mungkin boleh beri sedikit 1 minit terakhir ini untuk cakap tentang apa agaknya harapan dan mesej yang ingin disampaikan kepada penonton mungkin. Saya berkatakan program vaksinasi ini berjaya kerana kita betul-betul amalkan the whole of society approach dan konsep kita jaga kita dalam program ini, dan akan dilihat nanti kita bekerjasama rapat dengan lebih 40 organisasi, dan semua ini adalah dengan sokongan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Protect Health, Jabatan Kesihatan Negeri itself. Jadi bila kita cakap whole society, bukan sahaja daripada kerajaan, daripada NGO, tapi daripada ketua komuniti juga untuk memastikan kejayaan dan COVID tidak ada diskriminasi, ya, dan kerana itu juga kita pula tidak diskriminasi juga untuk memberi vaksin kepada semua yang terbabit. Jadi dengan itu kita semua boleh kita jaga kita, dan kita semua akan selamat hanya dengan bila semua orang selamat juga. Baik, terima kasih Suhana Siddiq, Ahli Lembaga Persatuan Bulan Sabit Merah, dan juga Zening yang hadir ke studio hari ini, penerbit bersama dokumentari Gotong Royong Cucuk Vaksin. Dan pastinya saya bukan sekadar cerita saja untuk petang ini, saya akan juga membawakan dokumentari yang berdurasi lebih kurang 12 minit untuk segmen kedua selepas ini. Itu saja untuk segmen pertama. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.